Malaysia tidak iktiraf keputusan Amerika Syarikat kenakan sekatan unilateral. Capaian rangkaian kini 73% di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Parti Keadilan Rakyat PKR tidak pernah menjadi anggota Pertubuhan Antarabangsa Liberal International. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Presiden PKR turut berharap supaya isu itu tidak dipolitikkan. Yang Muhammad boleh semak. Kita tidak pernah menjadi anggota. Saya harap jangan dipolitikkan. Kita jadi pada peringkat awal associate. Tetapi oleh kerana ada beberapa keputusan mereka termasuk mengiktiraf LGBT dan pendirian Israel, kita tidak menjadi ahli. Saya hadir dalam Liberal International Conference. Ini maklumat baru di Kahirah. Saya memberikan ucap utama. Mereka ikuti ucapan saya. Dan Mehdi Akif itu tahniah. Dia kata Anwar hadir dalam Liberal International dan menyatakan pendirian kita yang tegas, menentang kezaliman, memberi hak kepada rakyat dan menyinggung juga tentang Palestin. Dan dalam soal Israel, oleh demikian kita putus hubungan dan ini dimaklumkan oleh Menteri Komunikasi selaku Ketua Penerangan dan memaklumkan dikeluarkan. Ya, maknanya ada hak dia. Ya, kerajaan tetap berpendirian teguh menyokong perjuangan rakyat Palestin, malah mengutuk sekeras-kerasnya penganiayaan serta pembunuhan orang awam yang berleluasa. Kerajaan tidak mengiktiraf mana-mana keputusan, mana-mana negara, termasuk Amerika Syarikat, yang mengenakan sekatan atau sanction secara unilateral. Kita hanya mengiktiraf keputusan Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu yang dibuat apa yang disebut sebagai multilateral. Jadi tentunya kita pertama tidak bersetuju dengan cara dan dibuat oleh Amerika Syarikat. Keduanya, dia tidak mempengaruhi dasar dan keputusan kita. Sebab itu, soal pertama, hubungan dengan Hamas kita teruskan dulu dan sekarang. Dan kita tidak menganggap menghukum Hamas sebagai badan pengganas. Beliau menjawab pertanyaan yang dikemukakan Wakil Macang Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal di Parlimen. Malaysia juga akan memberi sokongan berterusan kepada Palestin termasuk perjuangan mendapatkan hak dan memberi perlindungan serta bantuan kemanusiaan. Saya minta dalam pada itu, Perdana Menteri turut menyelar tindakan sesetengah pihak yang sengaja mempolitikkan isu konflik Palestin-Israel. Malah beliau menegur pihak yang memandang remeh usahanya dalam membantu memperjuangkan nasib rakyat Palestin. Ini bawah saya sebagai Perdana Menteri. Bulan Julai 23. Julai 2023. The Hague. Ya. Isu rakyat, isu hak Palestin dibawa. Dan kita Malaysia walaupun tidak menyokong apa yang diambil oleh Palestin, membuat kenyataan, memberi bukti menyokong tindakan Palestin. Bila Julai 2023, faham sikit dalam hal ini. Jangan permainkan sebagai bahan politik. Pada kerana hal ini semua tak kira parti harus bersama memberikan sokongan supaya rakyat Malaysia dan dunia tahu Malaysia satu suara menyokong perjuangan rakyat Palestin. Datuk Seri Anwar menyatakan sepanjang mentadbir negara, beliau telah menghubungi beberapa negara sahabat serta Islam dalam memberikan pendirian tegas mengenai isu terbabit. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil menyifatkan tomahan serta fitnah terhadap Perdana Menteri berhubung isu Palestin sebagai niat jahat. Perdana Menteri juga telah menyanggah beberapa perkara tentang fitnah yang dibuat oleh beberapa pihak terhadap beliau seolah-olah beliau lemah dalam isu Palestin. Sampai ada satu grafik yang dibuat di belakang beliau, dalam gambar itu ada logo ataupun ada bendera Israel. Ya, jadi ini bagi saya adalah satu tomahan yang bersifat berniat jahat kerana jelas Perdana Menteri dalam siri rundingan di peringkat antarabangsa berikhtiar bersungguh-sungguh untuk cari penyelesaian berlandaskan undang-undang
kepada perang yang sedang berlaku di Gaza. Semuanya di Shopee, Shopee 11.11, yeah. Jualan hebat kembali lagi, jom beli semua, hey. Dengan harga rendah. Shopee 11.11, jualan hebat, beli sekarang. Bila dah berusia, badan cepat letih. Jalan sikit pun dah mengat. Aktiviti banyak terbatas. Apatah lagi pergi ke masjid. Sejak saya minum Platinum Drink, Saya rasa lebih bertenaga. Alhamdulillah sekarang tak ada masalah dah. Aktiviti harian saya pun lebih lancar. Sehari sekali dah cukup. Ibadah saya pun lebih sempurna. Platinum Drink diperkaya pelbagai jenis buah dan herba semula jadi yang memberi tenaga tambahan berpanjangan. Pastikan V Asia baru beli. Lebih baik berbanding tahun lepas namun belum cukup memuaskan. Demikian jelas Perdana Menteri berhubung pelaksanaan projek-projek tahun ini. Justru beliau yang juga Menteri Kewangan menggesa semua kementerian mempercepatkan pelaksanaan projek yang dirancang sebelum akhir tahun ini. Anjuran perbelanjaan dan pelaksanaan projek untuk 2023 sepatutnya dia mesti mengatasi 90% pelaksanaannya. Tapi ini belum kita capai. Jadi saya harap semua jentera mengambil kira perkara ini kerana kita ada hanya sampai 2 bulan lagi untuk akhir 2023 dan kita mengharapkan pelaksanaan itu dapat dipercepatkan. Beliau juga telah meminta Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz untuk menyelaraskan kecepatan pelaksanaan projek-projek pelaburan dalam negara. Dalam pada itu, Perdana Menteri meminta Bank Negara dan Petronas yang mempunyai kepakaran tinggi dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi ICT supaya berkongsi kepakaran dalam bidang berkenaan dengan jabatan-jabatan kerajaan. Kerana kita hadapi suasana yang sangat mencabar dan lain daripada biasa. Tetapi juga seperti mana yang sering saya jadikan dalam tema, ini soal digital transformation, energy transition, new roadmap for industrialization. Itu semua masalah menggapai suatu perkara yang tinggi. Ya. Liputan rangkaian 5G di seluruh negara mencapai 73% dan disifatkan berada pada landasannya. Menteri Komunikasi dan Digital KKD Fahmi Fadil berkata, sasaran 80% liputan rangkaian 5G di kawasan berpenduduk dapat dicapai menjelang akhir tahun ini. Jelasnya, Digital Nasional Berhad DNB telah membangkitkan beberapa isu melibatkan masalah tanah yang perlu diselaraskan dengan pihak berkuasa tempatan PBT. Pelaksanaan 5G, program jendela maupun program Point of Presence POP perlu ada penyelarasan menyeluruh dengan kerajaan-kerajaan negeri untuk diselesaikan isu permit, isu fee, isu tanah kerana ini adalah bukan projek bersifat komersial tapi dia adalah inisiatif kerajaan untuk rakyat. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas Majlis Perhimpunan Bulanan KKD di Putrajaya. Sekurang-kurangnya 9,500 pendidik masyarakat Tabika Kemas akan diberikan pendedahan tentang modul hafazan melalui pelaksanaan program Pratafis Kemas. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, program di bawah komponen perkembangan pendidikan awal kanak-kanak itu membabitkan peruntukan sebanyak 20 juta ringgit. Dengan wujudnya modul Pratafis di Tabika Kemas, sekurang-kurangnya akan lahirlah generasi cili Al-Quran akan datang yang berupaya membela agama, berbakti kepada bangsa dan membawa rahmat kepada sekalian umat. Kemuncaknya akan lahirlah tamadun Islam yang unggul. Program Training of Trainers TOT kepada pendidik masyarakat Tabika Kemas turut dirangka meliputi kursus modul hafazan bersama Yayasan Pahang. Modul ini menyasarkan penglibatan sekurang-kurangnya 1,500 orang kanak-kanak yang mampu membaca dan menghafaz sehingga surah Ad-Duha menjelang sesi persekolahan 2023.
Dakwaan senaskah Al-Quran yang dicetak untuk diedar ke luar negara berharga RM500 adalah tidak benar. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Dr. Naim Mokhtar berkata, harga sebenar cetakan senaskah Al-Quran adalah hanya RM38. Dakwaan yang mengatakan bahawa senaskah Al-Quran terjemahan itu adalah sebanyak RM500 adalah tidak benar. Sebenarnya senaskah Al-Quran tadi itu dengan cetakannya, dengan penghantaran dan agihannya adalah sebanyak RM38 saja. Jadi dengan RM38 itu pengiraan saya dengan 10 juta tu mungkin ada dalam 265,000 sekitar macam tu. InsyaAllah pada tahun 2024 yang kita akan cetak. Menurut Dato' Naim, ketika ini kerajaan telah mencetak sebanyak 96,000 naskah Al-Quran terjemahan. Jumlah itu termasuk 70,000 dalam bahasa Inggeris, 20,000 bahasa Mandarin, 5,000 bahasa Khmer dan 1,000 dalam bahasa Swedish. 410.59 juta SMS tidak diminta telah disekat dalam tempoh Januari hingga September lepas. Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Tioni Ching memaklumkan penipuan dalam talian menjadi insiden keselamatan cyber tertinggi. Dilaporkan Pusat Tindak Balas Insiden Cyber 999 yang dikenali Cyber Security Malaysia. 3,087 daripada 4,898 insiden yang diterima pada Januari hingga Oktober berkaitan penipuan dalam talian. Ini adalah usaha oleh MCMC supaya scam online ini sama ada dalam bentuk laman web, social account punya social media punya account ataupun SMS ataupun panggilan, bagaimana usaha kita untuk menyekat. Tetapi pada masa yang sama kita perlu akui kita boleh sekat, tetapi kita masih tak ada satu penyelesaian yang boleh kita automatic block semua. Jadi orang masih boleh register nombor yang baru dan juga lah guna pakai teknologi yang terbaru ini, terkini ini untuklah hantar mesej yang berunsur phishing dan sebagainya. Dan oleh sebab itu kesedaran orang ramai tentanglah scam ini adalah sangat-sangat penting. Setakat Oktober, 4,013 penurunan akaun dan kandungan berunsur penipuan telah ditutup. Selain 1,764 laman sesawang palsu untuk penipuan pemancingan maklumat atau phishing telah disekat. Tiada laporan pemberhentian kerja diterima Kementerian Sumber Manusia KSM susulan kempen boikot terhadap syarikat dan produk berkaitan Israel. Menterinya V. Sivakumar berkata, siasatan mendalam akan dijalankan sekiranya terdapat aduan berhubung isu tersebut. Apa-apa laporan berkaitan dengan pembuangan kerja dan sebagainya? Tidak ada. Setakat ini tidak ada apa-apa aduan. Kalau ada aduan kita akan tengok, right? Tak ada aduan saya tak boleh komen. Sebelum ini, media tempatan melaporkan terdapat kempen boikot susulan kekejaman rejim Zionis yang memberi kesan terhadap pekerja tempatan. Selain dakwaan diberhentikan kerja kerana pendapatan syarikat jatuh mendadak. Agihan bantuan khas keperluan hidup berjumlah 34.25 juta ringgit kepada 68,500 penerima yang layak dijangka selesai Jumaat ini. Timbalan Ketua Divisyen Operasi Agihan Asnaf Lembaga Zakat Selangor LZS, Mat Yusmizan Yusof berkata, bantuan secara one-off akan dikreditkan terus ke akaun bank penerima. Menurutnya, bantuan itu merupakan pemberian tambahan bantuan sedia ada bertujuan membantu meringankan perbelanjaan isi rumah berikutan kenaikan harga barang. Bantuan ini dalam bentuk tunai. RM500 ini tunai yang mana boleh digunakan untuk asnaf bagi menampung pendapatan mereka. Yang ini berbentuk one off sebulan RM500 ini untuk membeli keperluan macam beras, keperluan makanan harian dan keperluan-keperluan lain yang menjadi keperluan kepada asnaf. Dalam pada itu, LZS turut menyampaikan sumbangan kepada 4 individu asnaf fakir dan miskin berjumlah RM241,471 untuk pembinaan dan baik pulih rumah serta bantuan perubatan.
Seramai 30 inovator perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS telah mendapat manfaat kelulusan geran berjumlah 4.6 juta ringgit. Inisiatif di bawah KUSKOP ini adalah bagi membangunkan ekonomi golongan rentan termasuk ibu tunggal khususnya di kawasan luar bandar dan pedalaman. Terdapat banyak program ataupun inisiatif yang telah dibangunkan oleh agensi-agensi di bawah KUSKOP untuk golongan rentan termasuk ibu tunggal di seluruh negara. Skim pembiayaan ikhtiar atau SPI di bawah Amanah Ikhtiar Malaysia AIM yang telah menyediakan skim pembiayaan kepada 323,033 orang usahawan wanita ataupun dipanggil sahabat usahawan AIM bermula Januari hingga Ogos 2023 dengan perbelanjaan sebanyak ringgit Malaysia 1.74 bilion. 2. Program Tekun Wanita oleh Tekun Nasional yang telah membantu seramai 3,801 orang usahawan wanita. Satu struktur tadbir urus yang komprehensif di petingkat persekutuan dan negeri dibentuk bagi memastikan tiada pertindihan penganjuran program di bawah kementerian dan agensi terlibat.